استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Fadil Tuan Imam Musi Majlis Ustaz Abdul Rahman, Cikgu Syamsul selaku Guru Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya, Tuan Pengurusi PIBG, seluruh ahli dan kuasa masjid, tuan-tuan muslimin dan muslimat, para guru yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini, malam sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjemput kita melalui taufik dan hidayahnya. Maka dapat bersama-sama pada malam ini kita menerima jemputan Allah, sehingga pada saat ini kita berada di majlis Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama saya teringat kepada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan pemakmur ataupun orang-orang yang mengimarahkan masjid. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam kitab suci Al-Quran dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam ayat ini dengan Allah memulakan dengan innama. Innama ni bagi orang yang mengaji bahasa Arab, maka dia tahu betapa ayat yang dimulakan dengan innama
ialah satu ayat yang sangat hebat. Innama tu disebut dengan adatul hasri, maknanya hanya sanya, tak ada hal lain. Orang yang sentiasa dapat memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang ada 4 sifat. Yang pertama, man amana billahi wal yaumil akhir. Yang pertama ialah orang yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Wa aqama salata, yang kedua orang yang mendirikan sembahyang. Wa ataz zakata, yang ketiga orang yang mengeluarkan zakat. Yang keempat, walam yakhsha illallah, dan orang yang tidak takut melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Allah sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya sahaja orang yang boleh memakmurkan rumah Allah itu. Memakmur dengan makna mengimarahkan, selalu boleh main masjid. Itu makna mengimarahkan, memakmurkan rumah Allah, menyerikan rumah Allah, memeriahkan rumah Allah. Ialah yang pertama, ialah man amana billahi wal yaumil akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Selalunya Allah Subhanahu wa taala akan kembangkan di antara beriman dengan dia dan hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab akhirat ialah hari pertemuan kita dengan Tuhan. Akhirat ialah hari kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah di dunia ini. Jadi sebab itu Allah Subhanahu wa taala selalu menggandingkan di antara beriman dengan dia dan hari akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat ialah orang yang menduduki syarat pertama, boleh selalu main masjid. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian, di mana bermulanya akhirat? Akhirat bermula dengan satu alam yang namanya alam barzakh. Itulah perhentian pertama di alam akhirat. Berpadukan sebuah hadis Nabi SAW yang Nabi kita sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-qabru awalu manzilin min manazilil akhirah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Nabi sebut kubur ialah perhentian pertama di antara perhentian-perhentian akhirat. Kubur ialah perhentian pertama di antara perhentian-perhentian akhirat. Maka Nabi kata, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, maka alam yang bakal dia tempuh semakin mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan siapa yang tidak selamat di alam kubur, maka perhentian yang bakal ditempuh semakin payah. Tuan-tuan, maknanya orang yang boleh main masjid ialah orang yang selalu mati dalam hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang selalu main masjid ialah orang yang selalu mati di dalam hati dia. Maka orang yang selalu ingat mati ialah orang yang akan selalu main masjid. Tapi orang yang tak apa ingat mati, susah sikit nak main masjid. Tuan-tuan, sebenarnya ingat mati ini ialah merupakan satu rahmat Tuhan kepada hamba dia, dan tanda Allah kasih kepada hamba dia. Kalau Tuhan tak kasih, Tuhan tak lagi ingat mati. Sebab mati pertemuan dengan dia. Siapa-siapa yang Tuhan bagi lupa mati,
berarti Tuhan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tidak menyayanginya. Sekalipun zahir kita tengok, sekalipun dia seorang penggali kubur, sekalipun gali kubur, penggali kubur maknanya dia korek kubur untuk orang. Tapi kalau Tuhan tak bagi dia ingat mati pun, dia tak boleh ingat mati. Ada satu orang tua, hari ni tua dah, dulu dia muda. Dulu orang korek kubur pakai tenaga manusia, hari ni orang korek kubur pakai kes, pakai backhoe. Dia korek kubur daripada muda sampai dia tua. Tapi tuan-tuan, dia tak pernah main masjid. Kalau kita kata dia tak sembahyang jamaah, tak apa lagi. Dia tak main sembahyang Jumaat. Jumaat mana boleh buat di rumah. Akhir sekali dia ke masjid mesyuarat. Siapa kata kesian kat dia, jom kita pergi ajak dia main masjid. Akhirnya dia pergi masjid, di mana orang pakat pergi ziarah dia, ajak dia pergi masjid. Tuan-tuan, masjid ni dengan rumah dia, masjid, kubur, rumah dia. Masjid, kubur, rumah dia. Kalau buka tingkap, nampak kubur, nampak masjid. Tapi tuan-tuan, dia tak pernah main masjid. Bila AJK masjid, ajak dia pergi masjid, dia kata hampa pergi lah, aku tahulah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berarti hak tu takut Allah tak pandang dia dengan pandangan kasihan belas. Maknanya kalau dia tak beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia kena dua. Beriman dengan Allah dan hari akhirat sekali. Sebab waw tu lil mutlaqil jam'i, kena himpun dua. Mana package dia mesti beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau semata-mata beriman dengan Allah, tak beriman dengan hari akhirat, tak boleh main masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang di tempat kami panggil Pak Timur. Hari ini dia masih ada, umurnya dah lebih daripada 80 tahun. Rumah dia dengan masjid dalam 1 km ataupun lebih sikit. Pagi-pagi dalam pukul 5 pagi, orang dah dengar motor lintas depan rumah dia. Kalau dia mula main masjid dulu umur 30, 40, 50, 60, 70, 80, 50 tahun. 50 tahun ni tuan-tuan, umur tok orang, umur anak, umur cucu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada tok orang, anak dan cucu, mereka tak pernah lagi dengar depan rumah mereka 5 pagi, tak pernah dengar motor, tak pernah lintas motor dia. Salah sama. Kalau tuan-tuan tengok muka dia macam bulan, cantik. Dia pergi masjid, dia buka pintu masjid, dia buka tingkap, dia buka lampu. 50 tahun. Salah sama. Berarti apa tuan-tuan? Berarti dia adalah orang yang Allah dan mati di hati. Allah dan hati, Allah dan mati di hati. Tu boleh mari. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau satu pagi lepas dengar motor tak lintas, dia kata Pak Timur tak sihat. Bila pergi rumah betul tak bangkit. Tak sihat sahaja dia tak main. Waktu sihat semua dia ada. Tu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kadang-kadang kita ni bukan tak main juga, tapi cucelah. Kita tak boleh konsisten. Orang yang boleh konsisten main masjid ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina. Tuan-tuan pernah dengar satu berita
Pernah keluar satu masa hari itu waktu Kelantan banjir besar. Keluar surau bak depan, tajuk dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mati dalam perjalanan ke masjid. Cerita dia banjir besar. Bila banjir besar, orang tua ni tak boleh pergi masjid. Tapi setiap kali masuk waktu semayang, dia duduk di birai tingkap, dia tengok jalan pergi masjid. Makna apa? Faham kata hati dia di masjid. Berhari-hari dia rumah lepas dua tingkat, habis bawah ayak banjir, duduk di birai tingkap atas rumah, tengok jalan pergi masjid, teringat masjid. Satu pagi bangkit subuh, suluh tengok salah senama ayat dah surut. Langsung dia kata kat bini dia, nak pergi masjid. Kata isteri dia, nantilah Sat, sagilah, tengok ayat surut betul-betul, nak pergi dah. Nak pergi dah, tak boleh halang. Salah senama. Tuan-tuan, dalam perjalanan ke masjid, rupanya arus mai tu kuat bawa dia, dan matilah dia dalam perjalanan ke masjid. Tuan-tuan, itulah yang dikatakan man amana billahi wal yaumil akhir. Satu orang dalam satu pengajian di masjid Belah Jitra. Hari itu hari pengajian Ustaz Ahmad Yahya, mengaji hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas daripada mengaji, salam untuk guru, langkah keluar masjid nak balik, langkah berapa langkah ya? Rebah. Bila rebah, orang pengusul masuk dalam masjid. Bila musuh masuk dalam masjid, mandang dah, orang pun ajak la ilaha illallah. Dia boleh kata la ilaha illallah, habis umur dia. Dia mati boleh mengucap la ilaha illallah. Dia mati dalam masjid lepas mengaji hari Jumaat, mungkin dalam wuduk, salam dengan tok guru, mati. Berimpun kebaikan kat dia. Tuhan tunjuk orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, Tuhan bagi mati dalam rumah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Berimpun kelebihan kat dia. Tuan-tuan, hal ni ialah suatu petunjuk bahawasanya seseorang itu beriman dengan Allah dan hari akhirat. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang boleh masuk masjid ialah orang yang wa aqama as-salata wa ata az-zakata. Allah Subhanahu wa taala hak tadi dia selalu kembang beriman dengan dia dan hari akhirat. Dalam sembahyang, kalau Tuhan sebut sembahyang, Allah kekembang dengan zakat. Aqimus salah wa atuz zakah. Aqamas salah wa ataz zakah. Orang yang mendirikan sembahyang dan orang yang keluarkan zakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bukan ada as-salah, tapi aqamas salah. Aqama ni iaitu sembahyang yang didirikan dengan khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau semata-mata orang tanya, sembahyang ni? Sembahyang dah. Orang yang kata dia sembahyang dah ialah orang yang telah menunaikan solat. Sembahyang bukan sakat dia kena ditunaikan, tapi didirikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makna sembahyang mesti berdiri dengan rupa dan nyawa dia. Rupa sembahyang ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim.
Sembahyang ialah perkataan-perkataan tertentu, perbuatan-perbuatan tertentu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dimulakan dengan takbir, diakhirkan dengan salam. Itulah rupa sembahyang. Tuan-tuan, sakat rupa tak madai, sekalipun dia merupakan satu tuntutan. Dia mesti ada nyawa kepada rupa sembahyang. Nyawa sembahyang ialah khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Khusyuk ni apa? Khusyuk makna, kalau bahasa yang saya faham lah, khusyuk makna kita layan Allah. Khusyuk maknanya kita melayan Allah. Khusyuk bukan makna kita terjemah perkataan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Bukan itu khusyuk, walaupun dia sebahagian daripada makna khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang ni iaitu kita melayan Allah. Melayan Allah makna apa? Kita kena rasa dalam hati kita semua rasa-rasa yang sepatut kita rasa dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang patut kita rasa dengan Tuhan? Yang pertama, macam-macam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum daripada itu, sembahyang kalau ingat dunia, potong. Dia potong markah. Kalau ingat akhirat, dia statik. Kalau ingat Allah, dia bertambah. Allahumma salli ala sayyidina. Tuan-tuan, nak ingat Tuhan ni, dia kena luak daripada sembahyang tu. Luak pada sembahyang, kita ingat pada Tuhan, hak tu yang boleh bawa masuk dalam sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu sembahyang dia ada sembahyang sunat, dia intro pada sembahyang. Sebab tu orang yang nak sembahyang khusyuk, bukan setakat dia mulakan dengan sembahyang sunat, tapi dia kena bermula daripada rumah dia ambil wuduk, dia jalan ke masjid, pergi tunggu sembahyang. Bila orang azan, dia dah duduk dalam masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, orang yang melakukan perbuatan yang macam tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah orang yang menunggu sembahyang, dia mendapat pahala sembahyang. Orang macam tu nak khusyuk, sebab dia telah memulakan intro ataupun mukadimah kepada nak mendapat khusyuk. Contoh soalan saya, kita ni tuan-tuan nak sembahyang, kita terkejut pasal kita tak tunggu sembahyang. Soalan saya Muhammad tengah buat kerja, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, loh, masuk dah sembahyang. Dia terkejut. Dia terkejut pasal dia tak tunggu. Kalau tunggu tak terkejut. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi dia tengah dah buat apa waktu tu, hak tu yang akan masuk dalam sembahyang lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hak tu yang menyebabkan seorang tu memang tak khusyuk. Khusyuk ni dia kena menghayati. Khusyuk adalah satu penghayatan kepada Tuhan. Ala sayyidina Muhammad. Sebab itu sembahyang, nak sembahyang tak boleh berlari-lari. Kita lewat, kita ambil wudu, orang dah sembahyang dah. Nak dapat rakaat, kita lari. Makruh hukum dia. Sebab dia mengundang untuk kita tak khusyuk dalam sembahyang. Jalan pelan-pelan. Nabi kata, alaikumus sakinata fis salah, sallallahu sayyidina Muhammad. Kenalah kamu bertenang-tenang dalam sembahyang. Maknanya ambil wudu, tak apalah, berapa rakaat pun lagi dapat, tambahlah kalau tak cukup. Tapi jangan lari. Lari akan menghilangkan kekhusyukan. Tuan-tuan, amal soleh soalan Sayyidina Muhammad berdiri di atas dua perkara ni. Aqama salat wa ata zakah. Dalam bahasa lain, ibu pada amal soleh ni sembahyang dan mengeluarkan zakat. Soalan Sayyidina Muhammad.
sembahyang dan mengeluarkan zakat. Sembahyang ialah ibadah badaniyah, zakat ialah ibadah maliyah. Musalla Sayyidina Muhammad. Sembahyang ialah ibadat jenis badan, kena buat. Zakat ialah ibadat maliyah, jenis harta, kena keluar, kena bagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Zakat ada pelbagai jenis zakat. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat perniagaan, yang ketiga zakat pertanian. Hari ini kajian tambah zakat pendapatan ala Sayyidina Muhammad. Sekalipun dalam dunia ni tak banyak negara yang mengamalkan zakat pendapatan, tapi baik untuk kita selalu keluarkan zakat ala Sayyidina Muhammad. Selalu keluarkan zakat. Kalau orang yang tak berpegang zakat pendapatan tu wajib, lazimkan diri dengan sedekah. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu di masjid dikebak doa. Bila main masjid, dia kena tabung masjid. Bagi orang nak keluar zakat pun boleh keluarkan zakat, nak bagi sedekah pun dia bagi sedekah. Hak ni kena garap dua, kena jalin, kena gabung jalin. Tuan-tuan, barulah dia akan timbul rasa nak main masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Dan yang keempat ialah walam yakhsha illallah. Bila tuan-tuan hak pertama beriman dengan Allah dan hari akhirat, yang kedua mendirikan sembahyang, yang ketiga keluarkan zakat, bila ada hak ni baru ada hak terakhir, walam yakhsha illallah. Dia tak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Tuan-tuan, orang yang ada perasaan tak berani buat jahat sebab takut kat Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah dimaksudkan dengan walam yakhsha illallah, orang yang tak takut melainkan hanya kepada Allah saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi inilah ciri-ciri orang yang boleh memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang boleh memakmurkan rumah Allah ni ialah orang yang disebut dengan di antara 7 orang yang akan berpayung di bawah aras Tuhan pada hari yang tidak ada payungan melainkan payungan aras Tuhan saja, iaitu rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, iaitu orang yang hati bergantung dengan masjid. Dia main mayang zuhur, di hati dia semak, sagi aku nak main mayang asar. Main mayang asar, dia buh di hati, sagi aku nak main mayang maghrib. Main maghrib, sagi aku nak mayang isyak. Isyak, sagi aku nak main mayang subuh. Ini panggil rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka bila ada keempat-empat perkara ni, maka selamatlah masyarakat Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang pertama-tama Nabi buat selepas Nabi sampai di Madinah ialah mendirikan masjid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila didirikan masjid, inilah tempat umat Islam mula kuat. Pada malam ni alhamdulillah Sayyidina Muhammad menggabung di antara institusi masyarakat dengan institusi pendidikan. Malam ni bergabung masjid dengan sekolah. Sayyidina Muhammad. Bila telah bergabung jalin ni Sayyidina Muhammad, saya rasa inilah usaha yang paling baik sekali. Selepas tadi bergabung jalin di antara beriman dengan Allah dan hari akhirat, bergabung jalin di antara mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Satu usaha yang sangat murni yang jarang kita jumpa, bergabung di antara institusi pendidikan dan masjid. Masjid ni tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, dia bukan setakat tempat kita buat ibadat. Masjid ni segala-gala. Zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
Orang bermain tombak, belajar bermain tombak dalam masjid. Soalan Sayyidina Muhammad, kalau kita hari ni silat lah, no? Mungkin pelik sikit kalau silat dalam masjid, buat tak ada tempat lain kan tak silat. Soalan Sayyidina Muhammad. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari raya pertunjukan bermain tombak dibuat dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Rumah Nabi kembali dengan masjid. Sayyidina Aisyah ni dia suka nak tengok, dia nak tengok. Bila nak tengok, Nabi kata boleh. Nabi tak tangan dia macam tu, soalan di pintu. Nabi tak tangan dia macam tu di pintu. Sayyidina Aisyah letak dagu dia atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang Habsyi bermain tombak dalam masjid. Soalan Sayyidina Muhammad. Tak objek atas kepala, baling tombak. Kena objek tu, tak kena ding. Soalan Sayyidina Muhammad. Cekapnya orang-orang Habsyah bermain tombak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka umat Islam mesti menggunakan sepenuh-penuhnya institusi yang ada ni untuk menghebatkan umat. Saya pernah sampai ke Ayutthaya di selatan Thailand, 90 km daripada Bangkok. Sampailah saya di situ, masalah Sayyidina Muhammad. Sehari kami tak makan nasi, sebab tak tahu nak makan tak mana, tak tahu orang Islam masak tak mana, kedai orang Islam tak mana, tak tahu. Masalah Sayyidina Muhammad. Dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dapat kontak seorang kawan, dia bagi nombor tu imam. Maka tu imam bila jumpa ni, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad seronok sangat. Sebab rupanya ada orang Islam di kota raya Bangkok tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Cuma tuan-tuan, dia kata cakap Syiah lah. Dan kalau otak kita tu imam boleh cakap Arab, kok tak boleh cakap Arab macam tu imam kita agak lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Dia tak boleh cakap Arab untuk saya cakap dengan dia. Kok dia boleh orang putih pun tak boleh. Kok boleh kawan dengan kawan saya habis cakap orang putih, tak boleh. Tapi yang syok, dia cakap saya kami cakap Melayu sama-sama gelap. Soalan Sayyidina, tu yang hebat tu. Macam faham pula tu. Soalan Sayyidina Muhammad. Lepas tu saya pergi pula tu, bila tinggal dia di Bangkok tu, kami pergi pula ke Ayutthaya. Soalan Sayyidina Muhammad, jumpa sama juga, tu imam yang sama juga. Arab tak kerti cakap, Melayu tak kerti cakap, orang putih tak kerti cakap. Dia cakap Siap, kami cakap Melayu, sama-sama. Macam ayat mengitik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu saya nak tengok, yang saya tengok sangat ajib. Tu imam ni, dia masuk ke market, dia dihormati. Assalamualaikum imam, assalamualaikum imam, dihormati oleh masyarakat Islam. Sallallahu alaihi wasallam. Imam ni tuan-tuan, hebat dia sebab dia tak kerja dengan orang. Dia berdiri sendiri, dia meniaga, import export. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi rupa-rupanya kita bila kita kerja sendiri, kita mulia, orang hormat kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan dia menguasai seluruh masyarakat Islam di tempat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali itu kami dah jumpa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun bawalah kami pergi tempat nak makan. Allahu Akbar. Bukan main susah lagi nak pergi cari makan. Masuk lorong tu, keluar lorong ni, masuk lorong tu, keluar lorong ni, langkah batas kereta api, sampailah masuk kampung tak kampung di pinggir pekan. Tengok-tengok kedai makan tu duduk bawah rumah orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Hak menega tu pakai cukup balau ya. Kalau kau ni kita tak makan lah. Kalau saya sampai kawan hak menega tu pakai cukup balau ya. Masuk makan. Sallallahu alaihi Muhammad.
Rupanya itulah orang Islam yang ada di sana. Tu yang semangga-mangga yang ada. Salah Sayyidina Muhammad. Batu mai pula. Kereta tu singgah, kereta tu singgah. Yang mai makan tu, kalau tengok kali kita kata siam. Tapi itu orang Islam. Dengan rambut merahnya, dengan tangan merahnya, Salah Sayyidina Muhammad. Tapi orang Islam ni hebat. Walaupun dia seksi, walaupun dedah orang, tapi makan babi tak makan. Salah Sayyidina Muhammad. Hak tu yang ajib tu, tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak sebut apa, tuan-tuan? Peranan imam. Imam ni, tuan-tuan, kalau dia betul-betul dia berfungsi, Salah Sayyidina Muhammad, seperti mana seorang guru besar di sebuah sekolah berfungsi, digabung di antara dua yang berpengaruh ni, maka hebatlah masyarakat sebab. Salah Sayyidina. Contoh, masjid ni dia bukan tempat semayang mata-mata. Dia tempat cakna masyarakat. Tempat masjid cakna masyarakat. Salah Sayyidina Muhammad. Tu imam ni, dia punya kedudukan dia lebih daripada YB. YB adun. Salah Sayyidina Muhammad. YB adun. Tapi dalam dun tu dia ada berapa masjid? Kalau saya lah jadi adun lah, tapi lah bukan ID pun. Kalau saya adun, saya atok setiap subuh masjid tu, masjid tu, masjid tu, masjid tu. Salah Sayyidina. Adun kan kerja apa? Rawat ayat ya. Tu yang adun tak buat. Bila pergi masjid tu, Salah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya adun ni, tuan-tuan, dia tak perlu keluar duit. Duit tempat berhimpun di mana? Jawab. Adun tak perlu keluar duit. Tak mana duit berhimpun? Di masjid. Salah Sayyidina. Jadi tu kena faham institusi masjid. Tuan-tuan, bila kampung ni, bila satu masjid didirikan berpaksi pada qaryah, Salah Sayyidina Muhammad. Masjid pula di bawahnya ada surau, kan? Tu lagi kecil. Salah Sayyidina Muhammad. Kalau macam Putrajaya ni besarlah, tapi dia ada surau. Surau ni dia pegang beberapa rumah dalam sekitar dia. Dia tahu siapa anak yatim, dia tahu siapa ibu tunggal, dia tahu siapa asnaf. Salah Sayyidina. Tempat sumber di mana? Di masjid. Masyarakat ni kalau dah tahu masjid, kita bagi kat dia, dia bagi balik, orang akan lambat duit di masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi hatu yang masyarakat tak sedar, tak rasa wujudnya masjid yang bagi balik sumber yang orang bagi kepada masyarakat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau orang tahu macam tu, kita bagi di masjid, orang kaya-kaya akan bagi duit di masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Sebab ada masjid yang lepas syok duk tengok pendapatan mingguan di pernyataan. Hatu ya Salah Sayyidina Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kena buat macam ni. Kata ulama, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. Kamu buat baiklah ke orang, nanti kamu akan dapat tawan hati orang. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, duit ada. Jadi tuan-tuan ingat dulu saudara orang tu imam dia belah Pulau Pinang sebelum PKP, menawarkan siapa masjid, pagi-pagi budak-budak bagi duit. Allah, budak-budak. Salah Sayyidina Muhammad. Lepas tu pula bila budak-budak dah main, dia topak pula. Kalau main dengan ayah, dapat pula ayah. Akhirnya penuh orang bayar. Rupanya orang bayar nak duit. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tak apa, muqaddimah. Lama-lama bila duk mai lama-lama tu hambur ikhlas kat dia. Tak apa. Sementara nak dapat ikhlas tu, bagi duit lu. Kalau saya jadi PM lah,
kalau di PM pula. Saya bagi duit apa Najib bagi apa? Bering saya bagi waktu mayang subuh. No? Boleh tak tahu? Bagi time mayang subuh, tuan-tuan, subhanallah, penuh masjid saya rasa. Tapi otaknya otak sekular. Dia tak buat macam otak kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan, itulah baru berguna duit untuk masyarakat. Kadang-kadang setengah-setengah masjid dia tak guna kekuatan yang ada pada dia untuk nak buat lah tu, nak tarik orang ramai. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka cederalah satu institusi yang sangat penting ni, masjid. Ada tu masjid di belah kita ni, tu Sabang. Dia buat macam ni, nak bagi ramai orang main masjid. Dia tak siapa yang tak main masjid, seada senam mati esok sembahyang di tangga masjid. Mula-mula orang marah, tapi tu imam ni tuan-tuan, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, dia pakat kemas semua AJK masjid, kemas semua, jadi apa jadi, orang nak cerca kita semua. Masalah Sayyidina Muhammad, jadi dia buat tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, tak tahulah Allah macam mana. Lepas tu saya pergi masjid tu tazkirah Ramadan, adik Jumaat, masjid tu adik Jumaat, sebab lepas besok Salah Sayyidina Muhammad sementara nak jadi, dan lepas gempak pula. Kalau duduk culih dalam masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hamba mati esok kami simpan hampa tepi pagar. Tak mau mati timpan tepi pagar, dia main mayau. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, otak kena jalan macam mana nak menghidupkan institusi masjid. Salah Sayyidina Muhammad. Maka tuan, subhanallah, ni satu usaha yang sangat baik, berdakap di antara institusi masjid dan institusi pendidikan. Salah Sayyidina Muhammad. Dan sekolah dia bukan sakat tempat memberi ilmu, tapi sekolah ialah tempat mendidik anak-anak kita. Salah Sayyidina Muhammad. Sekolah tempat mendidik anak-anak kita. Di sekolah bagi cikgu lah, Salah Sayyidina Muhammad. Tapi kena menjalin di antara ibu bapa dan guru. Salah Sayyidina Muhammad. Kena saling bekerjasama di antara bapa dan guru. Sebab cikgu ialah aban ruhian, ayah ialah aban jasadian. Salah Sayyidina Muhammad. Bin kita, bin ayah kita. Ilmu kita, bin cikgu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi betul-betul cikgu di sekolah ialah murabbi. Cikgu bukan sakat dia pemberi ilmu, tapi dia pendidik pada anak-anak. Barulah dia jadi aban ruhian, ayah rohani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia bukan mesti ustaz nak jadi aban ruhian. Kadang-kadang duk tan cikgu lebih daripada ustaz, iaitu dalam memberi hati, mendidik anak-anak murid. Salah Sayyidina Muhammad. Anak murid dia tahu siapa yang cikgu bagi hati kat mereka, siapa yang cikgu baik mengajar saja. Dia tahu. Salah Sayyidina Muhammad. Cikgu ni yang bagi hati kat mereka. Cikgu ni hanya bagi diri kat anak murid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cikgu ni bagi hati kepada anak murid. Jadi guru ni lah yang diingat oleh anak-anak murid sampai bila-bila, sekalipun kadang-kadang dia bukan ustaz pun. Maka tuan-tuan, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang mesti digarapkan oleh kita. Kita nak menjadi masyarakat yang hebat. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dan mana alhamdulillah telah berhimpun cikgu-cikgu, berhimpun anak-anak murid, berhimpun ayah-ayah, berhimpun ibu-ibu, berhimpun pemimpin masyarakat. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nampaknya usaha ni
dia akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Imam, Cikgu Syamsul, dia atas usaha yang sangat murni ni. Jadi himpunkan kekuatan ini supaya kita menjadi masyarakat yang diberkati, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni tuan-tuan, kita nak usaha sampai orang mayang subuh macam sembahyang Jumaat. Nampak macam mana tu? Ni saya serah kat Ustaz Tuan Imam kita. Kalau kita boleh buat masjid kita ni mayang subuh macam mayang Jumaat, Islam nak menang lah. Salah Sayyidina Muhammad, Islam nak menang dah. Waktu saya di Mesir tahun 90, waktu tu berlaku pembunuhan beramai-ramai, 200 orang ditembak di Haram Ibrahim di Palestin. Kata yang tembak itu satu orang gila, doktor gila. Sebenarnya dia doktor yang waras, tapi dia hilang pertimbangan sebab pada pemahaman orang Yahudi, bila mana orang Islam dah sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat, berarti Islam dah nak menang. Dia teruk, dia jadi tak boleh nak kawal perasaan dia. Dia tembak 200 orang yang sembahyang subuh pada pagi itu. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu Sayyidina Muhammad mai bermula di Masjid Puteri Jaya. Allahumma salli ala Sayyidina. Boleh tuan-tuan? Boleh sambut? Pelan sangat tu. Boleh sambut? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan Imam, dia dah mengaku dah. Nanti tuan Imam kena ikut mereka. Kita buat sekali, try buat tengok. Soalan Sayyidina Muhammad. Bila-bila ni saya lontarkan fikrah. Tuan-tuan nak pakat ni soalan Sayyidina Muhammad, mai cuba buat sekali. Mayang subuh minggu bila-bila macam mayang Jumaat. Nak tengok boleh buat tak boleh buat? Tuan-tuan kata boleh buat, mesti boleh buat, insya-Allah. Tadi soalan Sayyidina Muhammad. Jadi saya tunggu laporan daripada Cikgu Syamsul. Jadi tak jadi promosi saya ni nak bagi jadi sembahyang subuh macam hari Jumaat. Dia kena pakat. Terang sekali. Boleh kata tuan? InsyaAllah. Jadi kalau dah kata insyaAllah, saya boleh berhenti lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah merahmati kita semua dan menjadikan kita sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik, Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur al-islam wal muslimin, Allahumma ansur al-mujahidin fi masyariqil ardi wa magharibiha. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.